Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi lakal hamd hatta tarda wa lakal hamdu idza ma radait wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu abadan abadan abada. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Shalawatullah wa salamuhu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah rahimakumullah, patutnya masuk program atau pengarah program kata Abang Azim yang bagi tazkirah kan. Tak ada kena-mengena mengana. Walau bagaimanapun, bila kita kata tazkirah dan kita diumumkan tadi sedikit tazkirah, maka perlu dijaga amanah tersebut. Tazkirah itu sedikit. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu kepada zikir, kepada mengingati Allah. So tazkirah ini adalah mengingati Allah. Bila Allah kata bersegera dalam mengingati Allah, itu pada hari Jumaat, maknanya peranan khutbah Jumaat itu adalah sebagai tazkirah. Okay? Maka ucapan yang ringkas itu juga sebagai tazkirah. Kenapa Allah nyatakan sebagai tazkirah? Kerana tazkirah ini adalah untuk memperkatakan sesuatu yang telah pun kita tahu. Itu peranan tazkirah. Berkata-kata dengan apa yang telah mereka ketahui. Itu tazkirah. Kan? Tazkirah bukannya kita nak announce benda yang baru. Itu bukan tazkirah. Kan? Tazkirah adalah mengulangi apa yang telah difahami dan diketahui oleh orang, dengan tujuan untuk membawa peringatan atau nak recharge balik. Itu je. Kan? So tazkirah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi banyak benda yang sama. Satu-satu benda tu diulangi banyak kali dalam Quran. Kan? Seruan bertakwa kepada Allah, ittaqullah, berulang-ulang kali Allah ulang. So tazkirah adalah mengulangi benda yang sama. Dan kenapa benda yang sama, benda yang dimaklumi, diulang dengan banyak kali? Kerana benda yang telah diketahui itulah manusia itu selalu lupa. Betul tak? Benda dah tahu dah. Kan? Bertakwalah kamu kepada Allah. Siapa tak tahu? Tapi diulangi tiap-tiap kali Jumaat. Tapi masa yang sama, walaupun diulangi, manusia tetap lupa. Kan? Daripada zaman anak-anak, innama hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia kita ni, kehidupan kita ini bermula dengan proses. Kalau kita tengok development dalam kehidupan kita tu, peringkat permulaan kita ni, innama hayatud dunya la'ibun, main-main. Kan? Daripada kecil main-main sampai hari ni main. Kan? Proses yang kita main-main, sampai mak kita kena ulang banyak kali. Tiap-tiap hari suruh mandi. Tahu kan? Tapi kena suruh juga mandi. Tiap-tiap hari kena suruh mandi. Diulangi benda yang sama. Kerana tabiat manusia itu lupa. Main ketika itu sampai lupa. Okay? So tazkirah ini peringatan untuk kita mengingati satu benda yang seringkali kita lupa. Dan kalau kita nak listkan apa benda yang kita lupa, terlalu banyak yang kita lupa. Maka program yang kita buat macam ni, summer camp dan sebagainya, antaranya kalau kita tengok, kena hafal surah apa? Dah hafal belum?
Dah satu surah. Tak ada satu surah. Tak ada satu surah. Dah lupa. Okey. Surah Anfal. Kerana untuk mengambil pengajaran di sana tentang peperangan dan sebagainya. Kan? Sedangkan kita saban hari dihidangkan, diperdengarkan dengan berita peperangan dan sebagainya di segenap penjuru kehidupan. Sama ada yang berlaku di Palestin, di Iraq, di Suria, di Syria, dan mana-mana lagi isu-isu peperangan. Okey? Diperdengarkan kepada kita, tapi masuk dan lupa, masuk dan lupa. Okey? Dan diadakan program-program yang macam ni untuk kita mengambil peringatan dan mengingatkan kembali kepada kita isu yang bukan sekadar isu picisan, pinggiran, tetapi satu isu yang melibatkan manusia yang seakidah dengan kita. Okey? Tazkirah, mengingatkan kita. Okey, mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk apa? Tazkirah mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati Allah dan Rasulnya. Kerana kita tidak akan berupaya memperolehi rahmat dan kasih sayang daripada Allah melainkan dengan wa ati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Okey? Mudah-mudahan kamu dirahmati, kamu mendapat rahmat daripada Allah. Dan prasyarat untuk mendapat rahmat daripada Allah adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu syarat dia. Kan? Itu syarat dia. Nak mendapat rahmat daripada Allah, maka taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka tazkirah kita perlukan untuk kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Okey? Itu tazkirah. Sedikit tazkirah. Sedikit tazkirah. Okey, tak apa. Dalam hal kita camping, mengambil semangat peperangan dan sebagainya. Ana suka nak ingatkan kita, nak refresh balik tentang barangkali kita kata tokoh yang hebat dan sememangnya hebat dalam hal peperangan. Umpamanya Salahuddin Al-Ayyubi. Kita dengar macam-macam kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi ada suatu perkara, walaupun Salahuddin Al-Ayyubi dia berjaya dalam banyak perkara dan dia mencapai hasrat di dalam banyak perkara, ada satu perkara yang tidak kesampaian sehinggalah dia meninggal dunia. Apa dia? Tidak dapat menunaikan haji. Tidak dapat menunaikan haji. Sebab apa? Harta tak ada. Bukan sekadar tak ada harta memang betul. Tak ada harta memang betul. Sebab apa? Bila mana dia meninggal dunia, tidak ada cukup uang untuk beli kain untuk kapan dia. Sehingga kan diterima hadiah daripada orang lain untuk menguruskan pembumian dia. Tetapi memikirkan hal umat Islam, dalam jihad untuk menegakkan agama Islam, dalam jihad untuk mengembalikan maruah umat Islam. Okey, tokoh yang kedua, Muhammad Al-Fatih. Ni'mal amir amiruha wa ni'mal jayshuha. Satu hadis Nabi SAW yang dipegang oleh para sahabat, tabi'in dan generasi-generasi yang selepas daripada itu, untuk mengambil title yang dibekalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik raja adalah raja itu dan sebaik-baik tentera adalah tentera itu. Siapakah mereka? Orang yang membebaskan kota Konstantinopel. Sahabat tak berjaya, tabi'in tidak berjaya, tabi'in tidak berjaya. Tetapi siapakah mereka itu? Muhammad Al-Fatih. Ni'mal amir amiruha. Sebaik-baik raja itulah raja dia. Dan sebaik-baik tentera itulah tentera. Yang berjuang di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengembalikan maruah umat Islam, mengembalikan tanah umat Islam kepada kepimpinan Islam.
Muhammad Al-Fatih yang membebaskan kota Konstantinopel. Adakah mereka manusia, spesies manusia yang lain daripada yang lain? Sama macam kita. Kan? Sama. Sama. Sama macam kita. Tetapi kepribadian yang ada pada mereka serta kepribadian yang meletakkan Allah dan Rasulnya sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Sebab itu mereka mendapat rahmat, belas kasihan, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka adakah kita berupaya untuk mengembalikan khazanah ilmu ini, khazanah sejarah ini? Mengembalikan maruah umat Islam ini? Kan? Kita akan berupaya sekiranya kita meletakkan sebagaimana yang mereka letakkan dalam kehidupan mereka. Allah dan Rasulnya sebagai keutamaan. Kan? Allah dan Rasulnya sebagai keutamaan di dalam meneruskan kehidupan yang pendek ini. Pendek tak? Sebab apa pendek? Balik kepada surah Hadid tadi. Innama hayatud dunya la'ibun. Peringkat kehidupan kita bermula dengan main-main. Lepas main-main, lahwun, lalai. Kan? Kemudian surah Hadid, wazinatun, berhias diri. Kan? Maka kita tengok daripada umur berapa kita duk main. Kan? Kemudian bila dia akhir balik, mula akhir balik tu dia lalai, kan? Kan? Ni bila dah masuk universiti ni dia mula zina, berhias diri. Kan? Betul tak? Dulu pakai minyak atar je sekolah menengah, kan? Sekarang kan dah berubah, kan? Okey, dulu sikap rambut fashion lain, sekarang dah lain, kan? Okey, tambah-tambah orang yang nak grad, nak balik dak BFG apa semua, kan? Tambah-tambah bila dah macam-macam urusan yang buat, kan? Okey, dia dah bermula dah peringkat dia. Zina, perhiasan diri. Kemudian watafakhur. Okey, dia mula berbangga diri selepas daripada itu. Bila mana dah balik nanti dah ada pekerjaan yang baik dan sebagainya, maka dia berbangga diri. Okey, dia berbangga diri kerana dia lalai, terlupa tentang ketaatan Allah dan Rasulnya. Okay? Dia berbangga diri sehinggalah satu peringkat watakathur fil amwal wal aulad, memperbanyakkan, mengumpul harta dan anak pinak. Itu bila dah masuk umur 40-an, kan? Okey, dah stabil dah. Dan ini berterusan sehinggalah dia meninggal dunia. Okey, maka ini proses kehidupan kita. Barangkali yang pertama laibun tadi dah lepas. Barangkali yang lahwan tadi kita dah lepas. Barangkali yang zina itu masih lagi berlaku. Dan barangkali yang tafakhur, berbangga diri dengan kejayaan-kejayaan kita hari ini masih sedang berlaku. Dan berhadapan dengan seterusnya peringkat yang seterusnya selepas ini. Okey, maka tazkirah kita perlukan untuk kita mengingatkan diri kita bahawasanya kita mempunyai cabaran di hadapan. Cabaran diri kita dan cabaran tentang umat Islam secara global. Yang perlu di sana ada tanggungjawab daripada kita untuk bersama dengan mereka. InsyaAllah dengan tazkirah yang sudah terlebih daripada sikit. Okey, mudah-mudahan kita dapat refresh balik kita punya kefahaman kita tentang taat kepada Allah dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.